Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, pada minggu ini kita sambung pembelajaran kita dengan tajuk baru, iaitu unit 3 Masyarakat Celik Ilmu. Baik, pada minggu ini apa yang kita nak capai adalah satu, kamu boleh baca satu perenggan daripada teks yang kita bakal bincangkan selepas ini. Yang kedua, jawab 4 soalan pemahaman berdasarkan teks yang kamu akan baca. Dan yang ketiga ni sekadar pengayaan. Pengayaan kamu berkaitan penjodoh bilangan. Baik, kita akan bincangkan ketiga-tiga perkara ini dalam sesi pembelajaran kita minggu ini. Baik, seperti yang telah saya bagi tahu tadi, kita akan bincangkan satu teks berkaitan sebuah keluarga yang berjaya. Teks itu pun bertajuk Keluarga Berjaya. Teks ini kamu boleh lihat pada muka surat 14. Muka surat 14 buku teks kamu. Muka surat 14 dan 15. Teks berkaitan keluarga berjaya. Apa yang perlu kamu buat, apa yang perlu kamu lakukan adalah, pertama, baca teks ini dari awal hingga akhir dan fahamkan. Baca dan fahamkan. Bukan baca sekadar baca kosong je, tak faham apa-apa. Tak. Baca dan fahamkan. Kemudian, apa yang perlu kamu buat? Tugasan pertama kamu adalah pilih mana-mana perenggan. Pilih mana-mana perenggan yang kamu rasa selesa untuk kamu baca. Kamu baca, rakam dan hantar kepada saya menerusi aplikasi WhatsApp. Saya ulang lagi sekali, apa yang perlu kamu lakukan setelah kamu dah baca, setelah kamu dah faham. Tugasan pertama kamu adalah baca, rakam dan hantar kepada saya menerusi aplikasi WhatsApp. Pilih mana-mana perenggan, satu saja. Pilih satu saja perenggan yang mana kamu rasa sesuai untuk kamu baca, sesuai untuk kamu hantar kepada saya. Itu tugasan pertama. Tugasan kedua ialah jawab 4 soalan pemahaman berkaitan teks yang kamu baca tadi. Lepas kamu dah baca teks, lepas kamu dah faham teks yang bertajuk Keluarga Berjaya ni, lepas kamu dah hantar kepada saya rakaman audio bacaan kamu, tugasan kedua, jawab 4 soalan pemahaman berkaitan teks ini. Soalan pertama ialah namakan 3 peserta yang menyertai lawatan sambil belajar ke perkampungan orang asli di Selangor.
Soalan pertama, namakan 3 peserta yang menyertai lawatan sambil belajar ke perkampungan orang asli di Selangor. Soalan kedua, apakah tujuan lawatan sambil belajar ini diadakan? Soalan kedua, apakah tujuan lawatan sambil belajar ini diadakan? Soalan ketiga, mengapakah keluarga Encik Anjang amat disayangi oleh penduduk kampung? Mengapakah keluarga Encik Anjang amat disayangi oleh penduduk kampung? Dan soalan keempat, soalan terakhir, nyatakan bukti yang menunjukkan Encik Anjang dan isteri merupakan orang kreatif. Nyatakan bukti yang menunjukkan Encik Anjang dan isteri merupakan orang kreatif. Baik, ada 4 soalan pemahaman berkaitan teks ini. Kamu perlu buat latihan ini, salin soalan yang saya baca tadi dan jawab soalan itu pada buku pemahaman. Jadi mana-mana murid yang belum menuntut buku pemahaman di Pondok Jaga, sila berbuat demikian dalam masa terdekat. Jadi 4 soalan sahaja berdasarkan teks yang kita bincang pada hari ini. Dan yang terakhir, sebagai pengukuhan kamu pada minggu ini, kita akan bincang berkaitan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan. Apa penjodoh bilangan ni? Penjodoh bilangan ni benda apa? Kamu dapat tengok pada muka surat 18 buku teks kamu. Muka surat 18 buku teks bahasa Melayu kamu. Ada ditulis di situ. Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Kata apa ni penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Ada maksudnya dalam buku teks bahasa Melayu kamu, muka surat 18. Bahagian bawah kanan. Muka surat 18 tu bawah kanan ada di situ munshi cilik atau nota kaki lah berkaitan penjodoh bilangan. Contoh pun dia ada bagi. Contoh yang dalam buku teks ni dia bagi kata pasukan dalam frasa 2 pasukan murid ialah penjodoh bilangan. Ini kalau saya baca macam ni kamu tak faham. Saya bagi tahu macam ni kamu tak akan faham. Tengok buku teks masing-masing. Tengok munshi cilik atau nota kaki yang terdapat pada muka surat 18 buku teks kamu. Jadi apa yang perlu kamu buat, apa yang saya nak kamu buat sebagai pengayaan kamu, bukan pengukuhan, pengayaan kamu ialah kalau kamu tengok pada skrin gadget masing-masing, ada beberapa ataupun ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 ada 20. Ada 20 contoh penjodoh bilangan. Dalam
kotak warna kuning itu ialah penjodoh bilangan. Contoh penjodoh bilangan. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu padankan penjodoh bilangan itu tadi dengan gambar. Dengan gambar yang terdapat di bawah contoh penjodoh bilangan itu. Dekat skrin gadget kamu tu kamu dapat tengok atas contoh penjodoh bilangan, di bawah itu ada gambar. Ada gambar atau objek. Jadi kamu padankan. Contoh, gambar pertama tu permata. Permata. Apa penjodoh bilangan yang sesuai dengan permata? Apa penjodoh bilangan sesuai dengan permata? Sebentuk permata kah? Adakah sebentuk di situ? Ataupun sebutir permata? Adakah sebutir permata? Jadi apa yang saya nak kamu buat? Padankan. Kamu padankan penjodoh bilangan yang diberi dengan gambar yang tertera. Nak buat di mana? Dalam buku pemahaman kamu. Tak perlu lukis, tak perlu photostat, ataupun tak perlu salin semula, tak. Terus kamu jawab. Terus kamu tulis pada buku pemahaman kamu tu. Tulis latihan penjodoh bilangan. Latihan penjodoh bilangan. Jadi nombor 1. Nombor 1 tulis sebutir permata. Nombor 2. Nombor 2 tu dia bagi gambar apa tu? Buah-buahan. Buah-buahan tu dalam bakul. Jadi apa? Nombor 2, sebakul buah-buahan. Nombor 3. Nombor 3 apa? Surat khabar. Apa penjodoh bilangan yang sesuai dengan surat khabar? Senaskah. Senaskah surat khabar. Itu saja. Tulis macam tu saja. Tak perlu lukis, tak perlu salin balik, tak perlu photostat. Tulis macam tu saja. Selesai kamu jawab latihan pemahaman 4 soalan tadi tu, selesai dah kamu jawab, dah settle yang itu, buka muka surat baru, tulis di atas tu latihan penjodoh bilangan. Kemudian tulis terus. Nombor 1, sebutir permata. Nombor 2, sebakul buah-buahan. Yang ketiga, nombor 3, senaskah surat khabar. Sehingga selesai. Sampailah pisang tu. Sampailah pisang, sampai habis. Itu sahaja tugasan kamu pada minggu ini. Mudah sahaja tugasan pada minggu ini. Sekian saja untuk minggu ini. Jadi saya harap minggu ini semua murid dapat selesaikan, dapat lengkapkan tugasan yang telah diberikan. Dah siap semua, dah siap tulis semua dalam buku pemahaman. Hantar ke pondok jaga. Bila yang kamu perlu hantar tu, saya akan maklum kemudian. Jadi saya harap minggu ni tiada lagi murid yang tidak menghantar tugasan ke pondok jaga. Saya harap semua buat kerja minggu ni. Jangan ada yang mengambil kesempatan duduk rehat-rehat, selamba je dia kat rumah. Jadi saya harap tak ada lah. Minggu ni saya harap sangat-sangat semua murid dapat laksanakan semua tugasan. Tak kira lah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, semua tugasan yang telah diberikan. Harap kamu belajar betul-betul lah di rumah tu.
Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.